number 5. Is anyone here or refreshing the page? If you are, I'm so thankful for that. Yeah, let's try if this one works. If it doesn't, we might move it to the laptop. But let's try. Oh, hey, it works. This time it works. Hi. Connection is a bit spotty. Yudu's fault, not my fault. Yudu's fault. Let's try and get this version of live up and running. Oh, hello. Yay, this time it works. Okay, if at any point reception macam terganggu, just keep refreshing the page and then we'll see. Oh, jom kita check volume. Volume nampak tak? Boleh dengar tak sekarang? Better? No better? Just keep commenting. I have no idea. Boleh dengar tak? Boleh dengar ke tak? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Alamak. How about now? Boleh dengar tak? Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Boleh dengar tak? Okay, kalau dekat macam ni, bolehlah macam tu. Sekarang boleh dengar? Sekarang? Sekarang boleh dengar? Boleh? Okay. Okay. Dia, level dia kuat ke tak? Ke I kena jerit? Speak louder. Okay, I jerit. Kalau tak, korang boleh tak buka speaker kuat-kuat? Sebab I tengah sakit tekak ni. Boleh tapi slow. Okay lah, kita try. Saya akan cuba cakap kuat sikit. Okay, good. So, macam siapa yang speaker tu low volume, tolong letakkan high volume. Ya, sorry. Pakailah earphone ke apa ke. I pun dah pakai mikrofon ni. So, macam berdalah ni. You know. Ini specific equipment ni. So, macam kita try lah. Okay. Thank you. And thank you for joining this session. This is attempt number 5 of logging in. Kalau in case nanti dia internet ter-add, so tolong refresh, lepas tu masuk balik. I will do my best. Tapi tadi macam perlu juga lah. Welcome to sesi urus bersama Suraya in collaboration dengan AKPK, iaitu salah seorang ahli Financial Education Network, iaitu dalam bahasa Melayunya ialah jaringan kewangan. Saya akan cuba tambah bahasa. Jaringan kewangan, ahli jaringan kewangan. So, bila AKPK dia tanya kalau macam boleh ke buat sesi live ni, macam boleh, tapi AKPK saya blogger je kot. Okay, jap. Kalau mikrofon, jap, I unplug, I masuk balik. Sekejap. Sekarang boleh dengar tak? Tak nak lah, buang mic ni baru beli. Boleh dengar ke tak? Okay, tak apa, saya sambung. Kalau okay, saya cuba cakap kuat-kuat. Okay, siapa yang boleh dengar dengan tak boleh dengar, tolong cakap dalam komen. Okay, boleh. Okay, saya sambung. Ya Allah. Itu okay, so kalau ada orang yang boleh dengar, ada orang yang tak boleh dengar, tu maksudnya speaker masing-masing tolong okay.
Okey. I sambung. Siapa yang boleh dengar, boleh dengar. Siapa yang tak boleh dengar, nanti saya letak link. Okay. So, hari ni punya session ialah nak cerita pasal topik dia, bagaimana cara apa nak buat dengan duit yang package rangsangan ekonomi, ataupun dalam bahasa Inggeris, what to do with your economic stimulus money. Bila Aki fikir dia jemput buat live ni, saya macam, tapi Aki fikir saya blogger je. So macam saya beritahu dengan dia, to be honest, I don't have any formal financial background, but apa yang saya ada ialah banyak masa suka buang masa online. Saya suka baca cerita pasal kewangan. So banyaklah pergi online macam baca, lepas tu tulis dekat dalam blog, RM1 Jadi macam sedikit sebanyak tahulah. Jadi hari ni saya akan share dengan you apa yang saya hasil daripada apa yang saya baca online, dan saya akan share dengan semua orang, dan saya harap bergunalah untuk lesson ni. So saya akan pecahkan bahagian kepada dua, iaitu nak duit package rangsangan ekonomi tu dapat daripada mana, dengan seorang dapat berapa. Lepas tu baru macam segmen nombor 2, iaitu nak pakai duit tu untuk apa yang paling bagus, kalau ikut apa yang saya belajar lah. Okay. Dan macam saya nak cakap sikit lah pasal personal finance ni, pasal kewangan peribadi ni, dia yang annoyingnya ialah banyak jawapan dia sebenarnya macam it depends, ikut orang tu masing-masing. Jadi kalau listener ialah seorang yang macam kalau memang duit sesak sangat bulan ni, macam makanan tak cukup ke apa ke, so dia mungkin akan berbeza advice dia dengan seorang yang dia banyak duit dekat dalam, duit dia semua cukup, makan dia semua cukup. Jadi kalau advice tu sesuai dengan you ambil, kalau tak sesuai tak apa, you ambil yang lain punya. Okay. Kalau saya dekat sikit sini boleh dengar tak? Okay, I move forward already. Okay, saya sambung Okay. So yang pertama sekali ialah duit tu datangnya daripada mana? Alamak, dia terbalik is it terbalik? Alamak. Tak apa, kalau korang faham lah. Duit datang dari kita buat dekat sini. Basket. Okay. Alamak, flip Okay, kalau flip tak apa, kita tukar kita punya ni, kita buat cakap dengan kamera, mungkin lagi bagus. Kalau saya cakap macam ni, boleh dengar Okay, tak apa. Okay. Sebelum tu kan nak cakap dulu, apa korang fikir pasal yang package rangsangan ekonomi tu sebenarnya? Korang suka ke tak suka? Sebab dia cakap dia bernilai 250 bilion. Tapi yang dapat direct daripada government injection cuma 25 bilion je. Lain tu sebenarnya duit datang daripada EPF, daripada moratorium semua tu. Tapi sebenarnya macam faham lah kenapa kena buat macam tu. Sebab Malaysia ni sebenarnya macam saya nak cakap macam ibarat satu orang yang dia tengah nak bayar bil hospital dia, lepas tu
income tak ada. Faham tak? Sebab sekarang ni tengah COVID kan. Lepas tu nak kena bayar sebab tak sihat. Lepas tu duit revenue pun daripada tourism, daripada oil, semuanya tak dapat masuk. So macam ekonomi tak berapa sangat lah. Okay, jap. I cuba buka. Okay, kalau I buka mic ni sekarang ni dengar tak? Saya sekarang kalau tak buka mic, boleh dengar tak? Mic dah buka. Boleh dengar tak? Tak dengar juga. Alamak. Oh, boleh dengar. Oh, sekarang dengar. Kenapa dia setengah boleh dengar, setengah tak boleh dengar? Oh, sekarang dengar. Baru dengar sikit. Okay, cool. Sekarang baru kita start. Alright. Thank you for waiting. Jadi sekarang ni kita sambung balik nak cerita pasal duit yang rangsangan ekonomi tu seorang dapat berapa ringgit. Jadi jawapannya ialah it depends. Jadi macam kalau kita tengok kan, dia duit dapat ni daripada a few ways lah. Dia dapat daripada, satunya dapat yang daripada yang one off punya financial assistance tu. Yang itu depends. Kalau dia macam banyak lah dia punya kriteria dia. Kalau you pesara awam, you dapat RM500. Kalau you pelajar IPT, you dapat RM200. Kalau you bujang pendapatan kurang 2,000, you dapat 800. Kalau pendapatan lebih 2,000, you dapat RM500. Kalau you penjawat grade 56 dan ke bawah dan juga pekerja kontrak dengan kerajaan, you dapat RM500. Jadi duit yang one off financial assistance ni dia memang depend you punya isi rumah macam mana, you punya you kerja dekat mana. Kalau you pemandu taksi ataupun you pemandu e-hailing, you dapat RM600 dengan RM500. Jadi depend you kerja apa. Yang ini one off financial assistance dia. Okay. Yang nombor 2 ialah duit tu akan dapat daripada mana, ialah kalau you ambil keluar duit daripada EPF. So kalau ikut kerajaan, you boleh ambil maksimum RM500 per bulan dalam satu bulan, dengan selama 12 bulan. Jadi maksimum boleh ambil RM6,000 kalau tak silap. Tapi yang itu ialah terpulang pada you. Kalau you nak ambil boleh, kalau macam sesak sangat you boleh ambil keluar. Kalau you kalau you tak sesak dan you, kalau boleh biarkanlah duit tu dekat dalam EPF tu. Okey. Mari kita cubakan. Ni boleh dengar sebab aku dah kuatkan lagi suara macam mana. Boleh Okey Kak Rohana, saya jerit. Dan muka saya dekat gila dengan komputer sekarang. Okey, yang ketiga duit tu you akan dapat kalau you kalau you ada credit card balance, you boleh restructure credit card balance tu jadi nama dia term loan. So you boleh restructurekan jadi 13% per annum. You boleh contact you punya bank, you boleh tanya dia boleh tak restructure. Lepas tu kalau dia kasih, insya-Allah you punya bayaran bulanan akan kalau you macam bulan-bulan perit bayar credit card tu banyak sangat, you contact you punya bank, minta dia buat restructure. Okay. Lepas tu mungkin juga setengah daripada kamu, kalau kamu directly affected dengan COVID, kamu boleh, dan kalau kamu directly affected dengan COVID, dengan kalau kamu ada insurans ataupun takaful, kamu boleh apply untuk buat deferment juga. So kalau macam bulan-bulan you bayar let's say 200 ke 300 ke untuk insurans untuk takaful, lepas tu kamu affected dengan COVID, lepas tu you boleh macam minta dengan dia supaya boleh deferkan duit takaful tu. So macam lengang sikit. Okey, tapi yang paling penting yang nak beritahu dengan korang ni,
ada tak sesiapa yang ada loan ASB financing ke, ataupun loan rumah, loan kereta, loan personal loan lah, kalau macam banyak personal loan. Kalau you ada, kalau korang dengar ada benda yang namanya moratorium. Saya actually sebelum ni tak pernah benalah moratorium ni, tapi dia sebenarnya macam something macam deferment. So maksudnya untuk selama 6 bulan dia akan automatic, you tak payah bayar bulan-bulan. Tetapi kalau you tak terdesak, kalau boleh, kalau macam loan rumah tu bayarlah balik, sebab nanti you boleh tanya AKPK, you boleh tanya you punya financial planner semuanya. You boleh tanya dengan dia apakah yang paling terbaik untuk you buat sekarang, kalau loan rumah nak bayar ke tak bayar, macam tu. Tapi yang banyak saya bacalah, again saya bukan financial planner, ini setakat yang saya baca online, daripada saya dengar daripada AKPK, saya dengar daripada BFM, saya dengar daripada mereka cakap kalau you nak kalau macam loan rumah especially, kalau boleh you buat satu proses yang namanya opt out. You cakap kalau you tak terdesak, you sambung balik bayar rumah tu, sebab nanti interest you akan bertambah lagi. Okay, so anyway, kalau katakan by now, katakan kalau you you ada loan kereta, let's say loan kereta tu RM500 sebulan. Lepas tu you ada loan macam let's say ASB financing, let's say itu RM300 sebulan. Sekarang ni tak payah bayar. Jadi maksudnya you lapang bulan-bulan, let's say berapa tadi, 500 campur 300, RM800 sebulan. Lepas tu you pula kebetulan you seorang penjawat amal, you dapat RM500. Jadi macam duit yang lengang sikit ni, you boleh pakai untuk perbaikikan keadaan kewangan you. Again, yang saya cakap tadi, benda-benda macam ni memang dia depend sangat dengan situation korang. So macam ada setengah yang menengah, misalnya jenis yang memang tak cukup, maybe bulan ni pun tak cukup. Ada setengah orang maybe korang punya simpanan dah 2-3 tahun pun cukup. Jadi ambil mana yang advice yang sesuai, mana advice tak sesuai ya. Jadi yang sekarang ni saya akan buat ranking apa yang paling bagus untuk you pakai dengan duit yang lenggang sikit tu. Jadi yang pertama saya nak suggest ialah, kalau korang tak ada duit kecemasan, paling minimum pun lah RM1,000. Pada saya, kalau RM1,000 tu pun macam tak cukup. Kalau boleh lebihkan lagi, jauh lagi lebih. Kalau boleh minimum 1 bulan punya expenses. Itu jadi duit kecemasan. Itu kalau apa-apa jadi. Ini duit macam benda-benda yang macam kita tak sangka akan jadi tau. Ini benda-benda macam tiba-tiba tayar kereta pancit, macam kena buat. Ini tiba-tiba macam, oh alamak, rumah punya pipe terburst. Lepas tu macam kalau tak ada duit tu memang tak boleh nak fix. So ini yang level pertama lah, kena ada. Okay. Yang level kedua dia ialah macam nak cakap tadi pendengar yang masa mula-mula awal tadi tu mungkin akan dengar saya, tapi saya cakap ekonomi sekarang ni memang tak elok. Saya nampak pagi tadi kan, dia cakap kalau macam tengok prediction untuk tahun ni, memang akan turun. Dan itu bukan Malaysia je, itu worldwide. So macam nak buat macam mana, tak boleh buat apa. So government tolong sebanyak yang mungkin. Kita pun macam kena tolong diri sendiri kan, macam kita pun kena buat diri sendiri. Saya baca berita kan, dia cakap Malaysia Institute of Economic Research, dia kata masa recession ni mungkin akan melibatkan 2.4 juta job losses. Juta pekerjaan akan hilang masa recession ni. Jadi macam walaupun kita dengar tu rasa takut, tapi living expenses ni, maksudnya kalau katakan nauzubillah, katakan kalau you punya income terputus, kalau you kena lay off, kalau you punya kalau you kena buang kerja, minta maaf sangat, memang akan ada orang yang akan hilang kerja masa recession ni. You memang tak ada choice, sebab
saya fikir macam ni tau. Nak dapat tak? Masuk balik tak? Dapat tak? I sambung tau. Nanti lepas ni boleh tengok balik semuanya. Okey, macam ni. Bila nanti kalau katakan nak cari kerja tu memang susah. Saya tak nafikan. Susah sangat. Nak cari duit tu susah sangat. Tak cari duit pun, tak ada makanan pun susah sangat. So macam kena pilih nak susah yang mana satu. Macam tu. So dengan kalau pandangan macam ni, kalau dua-dua pun susah, tak ada kerja pun susah, nak cari duit pun susah, pilih susah yang cari duit tu. Pilih susah untuk mencari rezeki tu, supaya sekarang memang tak ada choice sangat dah. Memang kalau tak ada bantuan lain, memang tak ada choice, memang diri kita sendiri je yang boleh sekarang ni. Okay. So kalau nak membetulkan kewangan ni, dia memang in the easiest way possible kan. Kalau nak betulkan ialah tambah pendapatan, kurangkan expenses. Kalau nak tambah pendapatan, untuk kebanyakan orang dua cara, iaitu cari kerja yang gaji lebih tinggi. Sekarang ni bukan masa nak jadi loyal dengan company. Kalau ada company lain yang boleh kasih kerja yang yang lagi tinggi gaji, yang lagi sesuai, kalau you dah tawakal semuanya untuk tukar kerja supaya dapatkan gaji yang lagi tinggi untuk kebaikan keluarga you pindahlah. Macam tu. Obviously ini bukan untuk macam banyak lagi lah macam peranan yang memainkan kan. So macam kalau bos tu jenis yang macam jaga dengan you semuanya, jadi kalau nak tinggal dengan dia boleh. Tapi jangan banyak orang dia tinggal dengan tempat kerja dia sebab dia loyal. Dia loyal sampai takut nak pergi cari tempat lain, opportunity yang lagi bagus. So buat yang tu. Kalau you memang tak boleh sangat, contohnya kalau kerja dengan keluarga, contohnya kalau you tak boleh nak tukar kerja, katakan you pun tak ada pilihan, you kena buat side income. Orang sekarang ni bukannya 2 kerja, 2, 3, 4 kerja. Saya sekarang ni kalau macam saya campur semua sumber pendapatan saya rasa saya ada dalam 5-6 pun ada kot. Pendapatan daripada macam speaking engagement, pendapatan daripada website, pendapatan daripada jual buku, pendapatan daripada tulis artikel, buat artikel kewangan. Semua ni saya akan cuba supaya saya dapat pendapatan. So macam kena fikir, okay, satu memang tak cukup dah, dua pun mungkin tak cukup dah, 3, 4, 5, 6, cuba. Sebab again, kalau you nak susah tak ada makanan ke, you nak susah sebab tak ada duit. So macam kena pilih satu. Sebab dua-dua susah. Macam tu. Okay. So kalau bila satu orang you tingkatkan pendapatan. Lepas tu nak kena kurangkan expenses pun kena kurangkan expenses juga. No choice. And kebanyakan orang dia punya expenses dia yang top 3 lah, yang paling tinggi ialah transportation, accommodation dengan makanan. Ini memang top 3 dia. Ini saya dah kira tuan-tuan dengan puan-puan semuanya dah tak belanja Starbucks, dah tak belanja fashion, dah tak belanja. Yang memang semua yang boleh kurangkan dah boleh kurangkan. Kan semua orang kan semua dah pandai kan. So macam selain daripada 3 ni, mana benda yang macam yang boleh kurangkan, memang dah boleh potong, tapi kebanyakan household yang 3 yang paling tinggi ialah accommodation, transportation dengan makanan. So 3 ni memang banyak gila lah strategi yang korang boleh pakai. Contohnya kalau accommodation, pindah balik dengan family contohnya, right? Mungkin lepas zaman MCO ni lah, sekarang ni duduk rumah. Semua orang kena duduk rumah sekarang. Lepas tu kalau boleh ada roommate. Saya pernah dapat tahu ada seorang kawan saya, dia pernah duduk dekat satu tempat sebab dia nak simpan duit. Satu tempat itu dia sewa dengan kawan-kawan dia, and dia bukannya macam bukan student ke apa, dia macam umur dah late 20s, tapi dia duduk satu apartment tu 10 orang, semata-mata sebab dia nak simpan duit. Lepas sekarang ni dah okey sebab dia sanggup masa tu buat macam tu. Okay, itu baru satu strategi. Lepas tu kalau untuk transportation, kalau
dapat apa ni, ini yang macam biasalah, kalau boleh tak ada kereta, apa ni, jual kereta tu. Kalau boleh pindah tempat yang supaya boleh jalan pergi kerja, ambil cara tu. Again, ambil cara yang bersesuaian dengan keluarga masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Lepas tu kalau macam apa ni, kalau kamu jenis yang contoh macam sekarang tengah bekerja keras untuk tambah pendapatan dengan online kan. Lepas tu macam kerja daripada rumah, ini strategi yang saya buat sekarang. Saya memang sengaja buat kerja daripada rumah, tambah pendapatan online supaya saya tak payah ada kereta. Itu strategi yang saya pakailah. Strategi mungkin tak semua orang boleh pakai, tapi dapat. Saya satu orang yang dapat buat strategi macam ni. Lepas tu kalau apa yang ketiga tadi, makanan. Makanan ialah apa ni, yang kalau yang paling senang ialah makan dekat rumah lah, makan masak sendirilah. Tapi saya rasa sekarang ni ramai orang belajar masak sendiri kan. Masa tu saya masuk Twitter, ada siapa tak ada cakap, dia kata dia beratur dekat cashier tau. Itu satu malam yang sebelum yang MCO tu, masa tu semua orang tengah buat panic buying semua kan. Dia katalah masa dia tengah beratur cashier tu, ada orang kat depan dia, dekat dalam kad dia ada frying pan, ada onion, ada ayam, ada cabbage, ada nasi. Lepas tu orang tu tengok dia tengok orang tu macam, orang tu cakap, aku baru buat ni first time. So macam saya rasa sekarang ni ramai orang belajar memasak secara kali pertama. So macam itu kita boleh buatkan macam silver lining lah kot. Macam ini ialah opportunity kita semua untuk belajar masak sendiri. Tapi kan kalau macam, kalau nak senang apa ni, pakai rice cooker je. Sebab rice cooker tu serius, nak masak apa pun boleh. Kalau macam saya masa mula-mula belajar, kurangkan masakan, expense masakan, right? Expand makanan. Saya Google masakan yang boleh pakai rice cooker sahaja. Cuba tengok beribu-ribu resepi yang boleh keluar. Daripada bukan je masak nasi, tapi juga macam masak kek pun boleh, masak ayam pun boleh. Macam rice cooker tu sebenarnya satu benda gadget tu banyak sangat yang dapat buat. Okay, so itu 3 benda. Macam kita kurangkan expenses, terutamanya transportation, accommodation dengan apa tadi, makanan. Yang 3 ni lah, ini semua orang tahu. Okay, sekarang ni kita nak sambung balik. Lepas korang save up yang RM1,000 yang emergency expense tu, lepas korang save up untuk yang apa ni, untuk 3 hingga 6 bulan duit kecemasan tu, sekarang ni nak buat apa pula? Kalau korang ada kad kredit, punya loan, personal loan ataupun kad kredit debt, sekarang ni ialah masa untuk korang tambah lagi pendapatan, kurang lagi expense, supaya boleh kumpul duit, supaya bila habis moratorium 6 bulan ni, boleh pakai duit tu bayar terus semua hutang kad kredit tu. Bayar semua terus. Sebab apa? Hutang kad kredit berapa persen? Paling-paling macam, okay, kalau korang restructure pun 13% per annum. Banyak tu hilang pakai interest je. Kalau macam personal loan pun macam depends korang dapat daripada bank mana. Macam paling-paling pun berapa persen, like 10% macam tu. Banyak sangat habis duit untuk interest. Jadi kalau korang tak ada loan semua ni tak apa. Tapi kalau ada, priority ialah untuk apa ni, bayarkan semua ni. So itu yang nombor 3. Lepas, so sekarang ni sampai sekarang ialah duit ni semuanya untuk apa ni, untuk simpan, untuk bayar hutang je ke, untuk simpan, untuk bayar, untuk saving je ke, untuk bayar hutang je ke. Sekarang bila lepas habis semua ni, baru kita boleh berbelanja sikit. Okay, tapi the thing is macam kita semua human kan. So macam sebelum kita akan rasa tempted masa kita cuba nak saving duit tu. Kita akan macam, kalau macam saya kan, macam tiap hari buka Grab delivery, nak tengok apa ni, macam rasa malas tu ada je. Tapi macam okay, cuba kita tahan. Saya rasa macam nak jadi elok dengan kewangan ni, dia kena macam banyak bersabar je. Okay, tengok sekejap, tutup.
masuk buka Lazada, buka Shopee sekejap tutup. So macam dia kena macam banyak bersabar je. Macam memang kena, walaupun macam walaupun rasa macam okay, macam tak boleh spend tu macam susahnya, tapi macam berbaloi lah. So tapi bila dah ada dah duit untuk spend tu, dan saya rasa mesti ada listener sekarang ni yang macam tapi Suraya, saya dah ada dah duit saving, saya dah bayar dah semua kad kredit semua. So sekarang ni lah ialah masa untuk anda berbelanja, and belanja pun ialah belanja benda-benda yang praktikal. Jadi kalau saya nak cakap macam benda-benda yang praktikal ni ialah benda-benda yang macam yang boleh membelikan kita masa. Okay? Contohnya, kalau keluarga sekarang ni hantar baju pergi Dobby, untuk pergi laundromat untuk basuh baju sebab dekat rumah tak ada washing machine. Sekarang kalau ada duit lebih ni, pakailah untuk beli washing machine dekat rumah. Sebab macam kalau macam basuh baju seminggu 2 kali, sekali ke 2 kali, itu apa, kalau sekali pergi laundromat hilang masa berapa? 4 jam sekali kan. Pergi 2 kali hilang 8 jam. Banyak tu masa hilang. So macam 8 jam tu kalau you tukar untuk kerja, kalau you tukar untuk bekerja online, kalau sekiranya you kerja online tu sejam boleh dapat katakan RM30, 8 darab 3 you dah dapat RM240. Betul tak? So macam beli benda yang boleh kasih you balik masa. Okay, so bila you benda-benda ni juga ialah macam benda yang macam contohnya vacuum cleaner supaya senang nak sapu rumah. Benda-benda yang praktikal. Selain daripada benda macam tu, benda yang boleh kasih kita masa ialah benda-benda yang boleh improvekan kita punya kesihatan. Ini setengah orang dia punya belakang sakit sebab mattress tak ada spring. Betul tak? So setengah orang kasut berjalan dia tak elok. Berjalan ni macam macam sengit sebelah sebab kasut tak elok. So, setengah orang pula dia punya ini saya lah. Setengah orang bila kerja dekat rumah, dekat desk selalu hunch. Lepas tu habis kerja belakang sakit sebab kerusi tak elok. So macam sekarang ni saya tengah cuba nak kentalkan kepala supaya dapat beli kerusi kerja yang elok sikit, tapi benda yang nak menambahkan kesihatan kita. Saya pernah dengar dulu kan dia cakap kalau you nak splurge benda-benda yang praktikal, you splurgekan pada benda-benda yang something that removes you from the ground. Okay, contohnya kasut, kan ada macam that barrier from you and the ground. This is ground, this is you. Kasut is a barrier. Tayar kereta, kan, untuk keselamatan, betul tak? Kalau tayar kereta haus, you tak tukar, dia jadi tak selamat kan. So benda yang menjamin keselamatan kita untuk jangka masa panjang. Itu benda-benda yang praktikal. Okay. Selain daripada itu, benda yang boleh beli juga benda yang boleh tolong kamu tambah pendapatan. Contohnya macam sekarang ni, macam kalau contohnya macam beli stok untuk jual online, itu satu contoh yang korang senang dengar. Kalau macam sekarang ni macam orang tak boleh keluar kan sebab MCO kan. Sekarang dekat saya punya apartment unit sekarang ni, dekat dia punya Facebook group, ada orang jual mask, ada orang jual hand sanitizer. Lepas tu kan nak jumpa dia, okey, turun bawah, beli daripada dia, naik atas balik. So macam benda-benda yang boleh jual daripada rumah dekat you punya, especially kalau you punya apartment kondo ramai orang, dan benda-benda yang you jual tu ramai orang nak. Kan macam you boleh advertise kat situ je, siapa nak boleh beli dengan you. Dekat apartment kondo ni pun saya pernah nampak orang letak servis untuk laundry, pernah nampak. Dekat macam so saya nampak dia macam buat advertisement sikit dekat tempat kawasan saya. Ada orang dia jual, dia beli freezer, dia letak dekat rumah dia letak kuih yang frozen tu. So lepas tu orang beli daripada dia. So benda-benda macam tu, walaupun ada upfront cost, dia beli freezer, dia beli stock,
tapi dia boleh tambah pendapatan supaya boleh cover balik dia punya capital tu, lepas tu tambah extra sikit jadi dia punya income contohnya. Okay, benda-benda yang tambah pendapatan. Benda-benda ni juga ialah benda yang macam buku nak belajar. Tapi kalau buku sekarang ni banyak dapat free. Kalau you masuk Perpustakaan Negara punya website kan, e-book berlambak percuma. Jadi sekarang ni unless kalau kamu jenis yang suka buku, baca buku macam buku fizikal macam ni, boleh je, e-book punya banyak. Jadi memang tak ada kamu pakai yang masa yang kamu save tadi, yang kan tak payah pergi laundry mat dah kan. Pakai masa tu untuk belajar benda-benda yang tambah ilmu semua ni. Lain benda-benda yang praktikal. Okey, bila kamu benda-benda yang praktikal juga ialah benda yang macam benda yang dah breakdown, benda yang tak boleh nak depend dah. Contohnya kalau macam kereta tu memang dah tak boleh dah nak depend sangat. Kalau you ada bajet lebih, then you beli kereta tu. Macam benda-benda yang praktikal ni memang ikut keadaan sangat, ikut family masing-masing, ikut keperluan masing-masing. Yang saya nak cakap ialah sebolehnya semua ni bila beli buatan Malaysia. Sebab apa sekarang duit negara macam berkurangan tau. So kalau kita beli barang daripada luar negara, duit tu hantar pergi luar. Jadi kalau boleh kita nak support, pertama ialah barangan Malaysia, kedua ialah local economy yang dekat-dekat dengan kita punya keadaan. Saya nampak banyak sangat inisiatif orang buat yang ni online, especially sekarang ni. Saya nampak dekat Twitter contohnya, orang buat inisiatif supaya dia boleh hantar makanan, delivery sekarang ni bagus sangat untuk hantar makanan buat daripada rumah kan. So macam kalau boleh beli yang local business, kita sama-sama tolong each other lah, macam tu. Asalkan duit tu kumpul dekat dalam Malaysia. Jadi kalau nak recap balik, okay, yang the first half masa saya borak tadi ialah duit tu datang daripada mana. So duit tu datang daripada yang one off financial assistance tu. Itu tengok keadaan. Kalau kamu contoh kamu seorang yang pension, dapat RM500, seorang taxi driver dapat RM600 contohnya, itu one off. Duit withdraw daripada ETF itu maksimum RM500 sebulan. Duit yang tak perlu bayar sekarang yang daripada moratorium, iaitu duit ASB financing, duit loan, duit loan kereta tu sekarang bulan-bulan tak perlu bayar. Dan juga yang keempat ialah duit yang kalau boleh buat restructure credit card, dan juga duit yang kalau kamu affected dengan COVID, kamu boleh minta deferment untuk insurans dan takaful. Kalau nak, dan duit yang ada sekarang ni ialah untuk order ranking dia ialah RM1,000 emergency saving minimum. Lepas tu bila dah habis dia ni, ini masa ni kalau nak bersusah memang susah. Ada setengah orang dia saya aware macam setengah orang memang nak dapatkan macam 1,000 ni pun memang susah sangat. So sekarang ni kalau kamu jenis pemalu, tolonglah minta tolong dengan orang. Banyak bantuan yang boleh diberikan. Ada setengah orang dia macam dia tak makan seminggu tapi tak beritahu siapa-siapa. Cakaplah dengan kawan-kawan, cakaplah dengan siapa online, minta tolong. Sebab kalau kamu tak cakap, kadang-kadang orang tak tahu. Lagipun online ni kita cuma nak tunjuk bahagian yang bagus je kan. Lepas tu bila dah ada 1,000 ni, teruskan simpan 3 hingga 6 bulan punya expenses, sebab ramai orang akan hilang kerja masa recession ni. So secepat mungkin, ini bukan nak okeylah kita simpan lah bila-bila boleh 6 bulan tu, bila-bila macam boleh kumpul duit boleh kumpul, tak. Dia kena cepat sangat. Sebab kamu pun tahu macam mana cepat sekarang ni keadaan kan. Dia macam bulan 3 ni macam 5 tahun. Cepat gila benda terjadi. Baru bulan 2 tau kerajaan tukar. Beritahu tak cepat dia macam mana. So macam tak tahulah bulan depan macam mana. Tak tahulah bulan April ni macam mana. So the speed matters. Again, tingkatkan pendapatan dan kurangkan perbelanjaan.
Kalau sekarang ni pendapatan bulanan, katakan sekali kalau macam pendapatan bulanan satu keluarga 5,000, katakan simpan at least 1,000 sebulan. Lebih lagi bagus. Saya ada kawan-kawan yang macam dia simpan dia punya bulan-bulan 50% daripada dia punya belanja bulanan dia simpan. So lagi banyak percentage tu lagi bagus. Lepas tu yang ketiga ialah kalau kamu ada kad kredit punya installment yang kena bayar, ataupun kad apa satu lagi tadi, personal loan yang kena bayar, kumpul lagi duit supaya lepas habis yang moratorium yang 6 bulan ni, bila habis je boleh terus bayar habis. Sebab kamu tak nak rugi yang interest tu. Banyak sangat rugi dekat situ. Bila dah habis semua ni, barulah macam boleh belanja sikit untuk naik tarafkan keluarga. Beli benda-benda yang boleh tambah lagi masa untuk keluarga. Macam contohnya tadi yang saya cakap tadi, washing machine. Beli benda-benda yang boleh tambahkan keselamatan keluarga. Lagi-lagi sekarang macam saya nampak, tak tahulah kalau betul ke tak, mungkin data daripada polis lain sikit, tapi macam dekat Twitter saya nampak macam ramai kes pecah rumah, kes orang curi kereta, semuanya macam bertambah. Korang ada nampak tak macam tu? Takut juga kadang. Macam sekarang ni rasa macam nak invest sikit, beli barangan security, macam biar rasa selamat sikit. Entahlah. Again, saya nak cakap sikit, masa recession ni ramai orang akan hilang kerja. So yang ini pun yang datang ni pun datangnya daripada macam ini tak termasuk lagi kerja-kerja yang informal semua tau. So keselamatan saya rasa ni memang sangat penting lah. Macam tambahkan kalau boleh macam tambahkan untuk keselamatan keluarga, tambahkan. Lepas tu beli benda-benda yang boleh tambahkan, boleh improvekan kamu punya kesihatan. Tadi saya kasih contoh benda-benda ini macam dia preventative lah. Macam beli makanan yang elok, beli buah, beli sayur. Pada masa sekarang janganlah makan Maggi je macam 100%. Itu kalau sekarang ni ialah boleh saving duit, tapi nanti keluar masalah lain pula, itu kos lain pula. So macam benda-benda untuk kesihatan ni dia kena spend sikit lah. Okay. Dan again saya nak tekankan, kamu kena, bila kamu nak berbelanja semua ni, dia kena belanja dengan berhemah. Dia kena mindful. Dia tak boleh nampak bila scroll online kan, nampak je terus beli, dah tak boleh dah. Kena tunggu sangat. Apa saya buat ialah bila macam nampak tu, okey, tunggu sekejap overnight. Saya punya own personal rule ialah kalau benda tu kalau lebih kalau RM5 pun, at least saya kena tunggu 1 malam sebelum beli, walaupun RM5. Contoh saya beli yang vacuum cleaner sekarang ni kan, iaitu setahun saya tunggu sebelum beli tu. Yang washing machine yang saya beli sekarang ni, yang itu berapa? Itu saya beli lepas tunggu 2 tahun. Yang mattress saya dekat atas, yang itu baru masuk umur 25 tahun. Sorry, yang mattress dekat atas dulu tak ada katil tau. Masa saya umur 25 tahun baru beli katil. Sebelum tu tidur dekat atas mattress je. So macam saya tunggu sangat sebelum beli macam tu. So macam memang dia kena kuat menunggu, memang kena kuat bersabar. Saya nak beritahu juga, kadang-kadang ini topik saya untuk minggu depan, untuk AKPK. Dia kadang-kadang kan macam cara bersabar ni, macam kadang-kadang macam orang beritahu, salah you sebab you tak belanja berhemah. Salah you sebab you tak ada disiplin. So you spend duit senang macam tu je. Yang impulsif tu impulsif juga, tapi saya nak beritahu dengan korang, yang company-company besar ni, dia banyak sangat cara dan strategi dan taktik yang dia pakai supaya kamu spend duit dengan dia. Itu pun satu aspek
yang dalam financial planning, yang dalam rancangan kewangan yang ramai orang kena tahu. Saya dulu pernah kerja telemarketing, saya pernah kerja sales, dan part of the training ialah dia ajar kita macam mana nak convince buyer tu beli. Kat situ juga, jangan suruh dia tunggu, suruh dia beli sekarang juga. Jadi jangan rasa macam aku ni macam apa ni, macam tak ada aku ni tak boleh lah tak spend duit, aku ni lemah lah. Tak ada. Sebenarnya kadang-kadang bukan salah kita sangat. Macam yang salah kita tak tunggu tu kita juga. Tapi kadang-kadang ada juga taktik-taktik lain yang orang pakai supaya kita spend dengan dia. And benda ni dipakai research, dipakai psikologi, dipakai copywriting. So ini semuanya ialah session saya untuk minggu depan dengan AKPK juga. Saya akan ceritakan korang apa benda-benda yang strategi yang company ni pakai supaya korang lebih cenderung, more likely untuk beli dengan diorang. So macam tu. Okay, jadi kalau macam tu sekarang ini pun dah pukul 4.20. Saya dah cuba buat yang terbaik. Tadi pakai mikrofon, tapi macam mikrofon tu dia macam tak berapa dapat. So macam saya minta maaf sangat. Sekarang ni kalau boleh saya nak tanya korang, kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya sebelum saya nak beritahu sikit pasal AKPK dan juga jaringan ahli jaringan kewangan Financial Education Network ni. Baru sekarang boleh scroll komen. Tadi Nisa ada tanya, gunakan duit bantuan untuk selesaikan hutang dan jika kemampuan jangan buat moratorium. Betul. Dan hutang ni, prioriti hutang untuk bayar terus habis ialah hutang yang interest tinggi, iaitu hutang credit card dan juga hutang personal loan. Okay. Kalau yang macam hutang yang macam interest rendah tu prioriti dia kurang sikit. So macam contohnya kalau kalau macam bila 6 bulan yang tak payah bayar personal loan ni kan, duit yang sepatutnya bayar untuk personal loan ni simpan supaya nanti bila habis 6 bulan tu boleh bayar terus habis. Itu strategi dia. Kalau nak optimizekan lah. Okay. Dan jika kemampuan jangan buat moratorium. Ini listener boleh research sendiri. Yang saya baca ialah kalau boleh lah, loan rumah teruskan bayar. Sebab walaupun dia punya interest tu dia ada technical term dia lah, benda lah ni. Again, saya bukannya orang yang ada background finance tau. Jadi term dia pun kadang saya pun tak berapa sangat tahu. Tapi yang saya tahu ialah dia bukannya tak payah bayar. Interest tu dia tak stop bila 6 bulan tu untuk rumah. So bila habis 6 bulan tu kalau tak bayar, sebenarnya kamu akan bayar lagi banyak untuk loan rumah tu keseluruhannya. Tapi again lah, kalau macam keluarga tu terdesak sangat, macam terpaksa juga untuk ambil kesempatan untuk tak bayar tu, jadi macam terpaksa lah. Ada juga setengah orang kan, dia kata tapi macam apa kata kalau saya ambil duit tu, saya buat investment yang lebih tinggi. Saya cakap okey je, buatlah investment kalau nak buat. Tapi tahu-tahulah kalau macam sekarang ni, kalau macam EPF pun boleh kasih 5-6% je setahun. Dan diorang tu dia hire top punya top punya graduate kot untuk jaga dana diorang. So boleh ke korang nak dapatkan return yang lebih daripada diorang? So macam kebanyakan orang dia macam fikir senang je macam nak investment tinggi ni. Ini pun saya pernah dengar sebenarnya. Dulu dia cakap kan, pernah ada study, dia kata macam ramai orang sebenarnya dia punya impression dengan investment ni, pada dia 5-6% tu 5-6% sebulan ataupun macam 100% per year tu realistic. Dia cakap tak realistic, serius tak realistic. So macam kalau realistic ialah kalau macam dapat 5-6-7%, 7% tu macam alhamdulillah lah pun kalau dapat interest bukan interest, macam
um, dapat investment tu, dapat dia kasih kita balik 7%, tu pun dah kira bagus. So anything more than that, tolonglah berhati-hati. Masa sekarang ni bukan masa nak tambah risiko untuk untuk diri kita. Ini masa ni memang kena macam defensif sikit. Kalau dia kalau nak simpan duit, nak buat investment ke, kalau boleh investment tu namanya buat liquid investment, iaitu investment tu bila-bila pun kalau nak tukar balik jadi cash untuk kita pakai untuk beli makanan, senang. So kalau you macam sekarang ni, nak buat investment property, nanti tak dapat bayar, property tu kena jual lelong, habis. Dia tak dapat nak liquid balik. So again, macam benda-benda, kalau macam sekarang ni, saya rasa cash yang paling penting lah. Kalau korang ada, saya sekarang ni macam banyak simpan duit dekat savings account dekat bank je. Kalau boleh yang kasih macam 1-2% tu pun cukup lah. Asalkan sikit, asalkan ada sikit pun tak apalah. At least saya tahu kalau macam nak pakai bila-bila, senang pakai. Macam tu. Okay, saya tengok komen. Maybe yang okay, mari cerita pasal jaringan. Kalau korang tak tahu, dekat Malaysia ni kadang-kadang saya geram jugalah, sebab ada orang cakap, kerajaan tak buat apa-apa untuk buat financial education. Ada korang yang tak tahu. Macam okay, Financial Education Network ni, dia ialah satu inisiatif yang dia start tahun lepas. Dia ada AKPK satu daripada dia. Lepas tu BNM, Bank Negara, PIDM, Securities Commission, lepas tu macam apa ni, EPF, KWSP, dan lain-lainnya. Dia banyak buat inisiatif supaya public, orang macam kita, boleh tahu lebih pasal perancangan kewangan. Okay, so contohnya macam mereka ada buat kalau macam AKPK, kalau you pergi dekat website dia, ada courses percuma, tahu tak? So macam boleh belajar. Okay, saya tunjuk. Boleh pergi dekat dia punya AKPK punya website. Dia macam, okay, ni akan terbalik lah, tapi boleh belajar pasal investment pula. Boleh belajar pasal dia ada modul cara untuk beli rumah, contohnya. Cara untuk merancang kewangan. Ini semua ada dekat website dia. So macam kena rajin cari. Apa yang saya biasa beritahu orang ialah, kan kita semua suka buang masa online kan. Saya pun sama. It's okay, saya pun sama. So apa saya buat ialah, saya follow semua orang ni. Saya follow AKPK, saya follow BNM, supaya sambil buang masa tu, sambil tu saya nampak dia punya post, dia punya notification semuanya. Contohnya pagi tadi, saya dapat tahu daripada BNM ke? Kata saya BNM lah. Dia cakap, sekarang ni ATM punya network dah tak bayar yang start daripada bila tak payah bayar dah yang RM1 tu bila keluar duit dekat ATM. Saya macam okay, sambil scrolling Facebook tu sambil tahu. Kan, betul tak benda macam ni? Lepas tu dekat AKPK, masuk dekat AKPK punya Instagram. Dia keluar infografik semua, macam dia tunjukkan moratorium tu apa terma syarat dia. Dia pakai dia buat komik semua lagi dekat AKPK punya Instagram. @AKPKofficial. So baca komik dia sambil, mereka semua ni cuba buat education yang cara santai, cara yang kita senang faham. So macam bila dia dah kasih education free tu, sambil kita scrolling online tu, sambil tu belajar lah, macam tu lah. Okay, lepas tu AKPK ni juga dia ada banyak macam program edukasi. Dekat website dia ada, boleh check apa yang akan berlangsung. Dia ada buat program live yang macam ni. Selain daripada itu, dia juga ada dia akan buat yang live ni minggu-minggu memang ada. So follow AKPK punya Facebook page, lepas tu macam buka notification dia, lepas tu nanti akan nampak lah lepas ni macam siapa pula. Dia ada juga benda macam,
kalau nak merancang, nak buat nak nak nasihat dia, nak buat nak debt ni nak restructure ke macam mana, pun boleh tanya juga dia. Dia banyak sangat information yang sangat berguna macam tu. Okay. So itu masa yang saya ada sekarang. Minta maaf sangat tadi kalau macam ada problem dengan audio semua. Khairul Anwar tadi dah pakai mikrofon lagi susah. Apa ni? Jadi sekarang ni saya akan reply komen satu-satu dekat media sosial apa yang saya tak dapat nak jawab dekat video ni. Saya tengok luar macam nak hujan, so saya akan berhenti sekarang sebelum video ni terputus. Thank you sangat-sangat kerana join Facebook Live ni. Serius tadi memang saya plan sangat, tapi macam kalau apa yang salah datang daripada saya, apa yang bagus Tuhan punya. Okey, assalamualaikum. Saya akan berhentikan di sini. Thank you semua.